Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk video kali ini, saya akan ajar cara yang paling mudah untuk menulis pendahuluan di mana pendahuluan ini akan diguna pakai bagi semua jenis karangan pengajian am bagi semester 1, 2 dan juga 3. Format penulisan pendahuluan yang pertama sekali pelajar boleh ambil soalan sebagai pendahuluan. Tetapi kita akan lihat juga kalau soalan itu pendek, dia ada penambahan sedikit lah. Kalau soalan itu panjang, mungkin pelajar boleh ubah sedikit soalan tersebut, tetapi pastikan ada isu dan juga fokus isu dalam pendahuluan tersebut. Sekiranya soalan itu merupakan kombinasi 1+4, di mana 1 itu merupakan satu idea yang telah pun diberikan di dalam soalan. Yang ini pelajar kena jaga-jaga kerana di dalam pendahuluan tidak boleh ada sebarang bentuk idea. Sekiranya ada idea dalam soalan, sila keluarkan daripada pendahuluan kamu. Di awal sesi ini, saya akan ajar cara untuk memanjangkan pendahuluan berdasarkan kepada soalan. Terutamanya bagi soalan-soalan yang sangat pendek. Jadi, berdasarkan kepada soalan, dia ada isu dan juga fokus isu. Untuk panjangkan pendahuluan, kita akan lihat kepada isu bagi soalan tersebut. Soalan yang pertama ini, soalan ini agak pendek. Jadi, cara untuk memanjangkan ayat daripada soalan ini supaya ianya boleh dijadi pendahuluan, kita akan refer kepada isu bagi soalan ini iaitu bekalan air bersih. Kita akan ceritakan sedikit maklumat yang berkaitan dengan bekalan air bersih di Malaysia. Soalan yang kedua, terdapat pelbagai ancaman yang boleh menggugat keselamatan dan kedaulatan Malaysia. Soalan ini sangat pendek. Kalau dijadikan sebagai pendahuluan, agak kurang sesuai. Jadi, pelajar perlu panjangkan lagi soalan ini supaya boleh dijadikan sebagai pendahuluan. Caranya, kita akan tengok dahulu apakah isu dia, iaitu isunya keselamatan dan kedaulatan Malaysia. Contoh saya punya pendahuluan. Keselamatan dan kedaulatan amat penting kerana dianggap sebagai satu aset bagi mempertahankan kemerdekaan Malaysia supaya tidak dijajah. Okey, itu merupakan ayat tambahan yang berkaitan dengan isu soalan tadi iaitu keselamatan dan kedaulatan Malaysia. Kita lihat pula soalan yang ketiga di mana soalan yang ketiga ini merupakan kombinasi 1+4. 1 bermaksud satu idea telah pun diberikan di dalam soalan. Selain dari aspek pemisahan fizikal, terdapat faktor-faktor lain yang menghalang pengintegrasian dan perpaduan kaum di negara ini. Istilah selain menunjukkan kombinasi 1+4. Aspek pemisahan fizikal merupakan idea yang pertama. Pelajar perlu ingat, di dalam pendahuluan mesti ada isu dan fokus isu sahaja. Di mana fokus isu bagi soalan ini ialah faktor. Isunya ialah integrasi dan perpaduan kaum. Jadi, dalam pendahuluan tidak boleh ada aspek pemisahan fizikal. Disebabkan soalan ini sangat pendek, bermaksud kita akan ada ayat-ayat lain bagi memanjangkan lagi pendahuluan tersebut. Contohnya macam ni. Isunya ialah integrasi dan perpaduan kaum. Jadi kita boleh jadikan integrasi dan perpaduan, kita perlu ceritakan dengan lebih lanjut. Contoh pada ayat yang pertama ini merupakan ayat tambahan. Integrasi dan perpaduan merupakan satu perkara penting dalam mempertahankan kebebasannya sebagai sebuah negara yang berdaulat. Ayat yang kedua merupakan ayat daripada soalan tadi, di mana kita ada faktor yang merupakan fokus isu, menghalang pengintegrasian dan perpaduan kaum merupakan isu bagi soalan ini. Dalam pendahuluan, tidak boleh ada apa-apa idea, di mana aspek pemisahan fizikal merupakan idea. Jadi dalam pendahuluan tidak boleh ada idea tersebut. Sekiranya ada idea dalam pendahuluan akan jadi salah. Sekian sahaja untuk kali ini. Kita jumpa lagi untuk video yang akan datang. Terima kasih.